Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashid Iwarno, nombor matrik 266920. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Seliza binti Ahmad, nombor matrik 266962. Assalamualaikum, saya Ashraf Fendi bin Mas'ud, 267063. Saya Nursia binti Azizan, nombor matrik 267515. Saya Siti Kanisa binti Khalid, nombor matrik 267533. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan satu analisis impak COVID-19 ke atas kestabilan keuangan global dan kaitkan dengan pentadbiran keuangan negara kita bagi khusus GMGF 2023 pentadbiran keuangan. Sebelum tu kita kenali dulu COVID-19 ni atau nama lainnya adalah coronavirus yang bermula pada Disember 2019 dan dijumpai di bandar Wuhan, Republik Rakyat China. Virus ini telah merebak ke lebih 114 negara di 6 benua, lebih dari 118,000 kes seluruh dunia, lebih daripada 4,200 kematian di seluruh dunia. Penyakit berjangkit ini telah diisytiharkan sebagai wabak dan oleh Pusat Pengendali dan Pencegah Penyakit Amerika Syarikat CDC, dan WHO telah mengangkat statusnya sebagai pandemik, iaitu penyakit berjangkit yang mudah menjangkiti dan menyebarkan dari orang ke orang dengan cara yang cekap dan berterusan. Sebelum kita meneruskan pembentangan ini, kita kenali dulu apa itu IMF, Dana Keuangan Antarabangsa, atau lebih dikenali sebagai IMF, iaitu sebuah organisasi daripada 189 negara. Ia dibentuk pada 1945 bagi memastikan kestabilan sistem monetary antarabangsa. IMF misi utamanya melalui 3 cara: menjejaki ekonomi global dan ekonomi negara-negara anggota, memberi pinjaman kepada negara-negara yang mempunyai masalah imbangan pembayaran, memberi pertolongan praktikal kepada ahli. IMF mempunyai pasukan pengurusan dan 7 jabatan, iaitu pengurusan IMF yang terdiri daripada pengarah urusan yang merupakan ketua kaki tangan ketua lembaga eksekutif. Pengarah urusan dilantik oleh lembaga eksekutif untuk jangka masa 5 tahun yang boleh diperbaharui dan dibantu oleh timbalan pengarah urusan. Pertama, 3 timbalan pengarah urusan. Kaki tangan IMF. Kaki tangan IMF berasal daripada seluruh dunia. Mereka bertanggungjawab kepada IMF dan bukan kepada pihak berkuasa negara-negara mereka. Kaki tangan IMF disusun terutama ke kawasan berfungsi dan maklumat penghubung dan bertanggungjawab sokongan. Sumber IMF, iaitu sebilangan besar sumber untuk pinjaman IMF disediakan oleh negara-negara anggota terutama melalui pembayaran kota. Kota IMF iaitu langganan kota berupa komponen utama sumber kewangan IMF. Setiap negara anggota diberi kota berdasarkan luas kedudukan relatifnya dalam ekonomi dunia. Hak pengambilan khas SDR, iaitu Asset Reserve Antarabangsa, yang dibuat oleh IMF pada tahun 1999 untuk menambah reserve rasmi negara anggotanya. Emas merupakan aset penting dalam simpanan reserve di beberapa negara, dan IMF masih merupakan salah satu pemegang emas rasmi terbesar dunia. Urusan meminjam, iaitu walaupun langganan kota di negara-negara anggota adalah sumber pembiayaan utama IMF, dana dapat menambah sumber anggota melalui pinjaman jika percaya bahawa mereka mungkin kekurangan keperluan anggota. Okey, kita lihat pula dari segi petikan akhbar tentang laporan COVID-19. Akhbar-akhbar dunia telah melaporkan
kes-kes melibatkan COVID-19. Contohnya, harga minyak turun merudum. Perdana Aras Amerika Syarikat, West Texas Intermediate, WTI, jatuh kira-kira 8% untuk diniagakan 1 tong. Sementara itu, Perdana Aras Minyak Mentah Antarabangsa, Brent, susut 3%. Selain itu, kita tengok pula petikan akhbar yang kedua. Nilai ekspor Malaysia meningkat. Petikan akhbar ketiga, Bursa Malaysia dibuka rendah. Petikan akhbar keempat, perlu pembaruan ekonomi. Semua petikan ini ada kena-mengena dengan wabak COVID-19. Kesan pandemik COVID-19, dia tersebar melalui pergerakan orang ramai, larangan perjalanan yang mempengaruhi industri penerbangan, terdapat juga permintaan dan penawaran di hampir setiap bidang usaha manusia. Dalam industri pelancongan, larangan perjalanan ke negara yang terkena COVID-19. Dia menyebabkan industri pelancongan terjejas teruk, penutupan semua lapangan terbang, syarikat penerbangan Amerika Syarikat kerugian pendapatan sebanyak 820 bilion. Okey, pada dalam industri perhotelan pula, perniagaan perhotelan dan restoran terjejas sangat teruk, di mana polisi orang ramai tinggal di rumah. Orang ramai terpaksa tinggal di rumah dan lebih gemar untuk makan masakan di rumah. 24.3 juta pekerja hotel dan restoran diberhentikan kerja. Eksekutif restoran juga memberhentikan kaki tangan mereka kerana mereka terpaksa menutup perniagaan mereka buat sementara waktu. Dalam industri sukan pula, industri sukan terjejas juga sangat teruk. Penangguhan segera perlawanan bola sepak selama 6 minggu oleh Liga Bola Sepak Utama Eropah di England dan Scotland. Banyak pertandingan-pertandingan utama sukan utama dunia dihentikan. Kerugian hasil yang dikeluarkan oleh penaja dan penganjur permainan yang dibatalkan berjumlah berbilion dolar. Negara-negara yang bergantung kepada minyak pula, perang harga minyak juga adalah faktor penyumbang pada awal tahun 2020. Kehilangan hasil minyak ke negara-negara yang bergantung kepada minyak kerana penurunan harga minyak secara global digabungkan dengan penggunaan rendah untuk produk minyak di pasaran antarabangsa yang menyebabkan peningkatan kekurangan hasil minyak ke negara-negara yang bergantung kepada minyak, yang akhirnya meningkatkan defisit akaun semasa dan memburukkan kedudukan imbangan pembayaran banyak negara yang bergantung kepada minyak seperti Venezuela, Angola dan Nigeria. Negara yang bergantung kepada import. Banyak negara di dunia ini pengimport minyak terjejas teruk semasa pandemik coronavirus. Rantaian bekalan global banyak bergantung pada China. Kenaikan harga baki stok import bekalan juga berlaku. Pada dalam sektor kewangan, kenaikan pinjaman tidak berprestasi di sektor-sektor perbankan. Risiko kredit pula menyebabkan penurunan umum jumlah urus niaga bank, di mana penurunan kad pembayaran dan kejatuhan penggunaan mesin tunai dan ATM di seluruh dunia. Ini menyebabkan jumlah yuran yang dikumpulkan lebih sedikit oleh bank yang memberi kesan negatif terhadap keuntungan bank. Perniagaan fintech juga terjejas. Untuk pasaran kewangan pula, kesan besar terhadap pasaran global dan penurunan harga saham. Pasaran saham global kehilangan nilai sebanyak 6 trilion dalam tempoh
6 hari dari 23 hingga 28 Februari 2020. Menurut S&P Dow Jones Index, antara 20 Februari dan 19 Mac, indeks S&P 500 turun 28%. Sangat banyak. Dan indeks FTSE 250 turun sebanyak 41.3%. Pada tempoh yang sama, Bank Antarabangsa besar menyaksikan penurunan harga saham mereka juga. Untuk industri acara pula, kerugian yang sangat besar akibat daripada pembatalan acara. Banyak acara-acara yang sudah disusun sepanjang tahun terpaksa dibatalkan. Dan sejumlah besar pembatalan, contohnya pameran, pertunjukan muzik langsung, persidangan, perkahwinan, pesta, acara korporat, pelancaran jenama, pameran perdagangan dan banyak lagi acara-acara yang besar yang terpaksa dibatalkan. Segmen tiket acara turut terjejas. Dalam industri hiburan pula, industri filem global mengalami kerugian sebanyak 5 bilion. Produksi filem Hollywood ditangguhkan selama-lamanya. Dan tiada lagi teater dan pawagam. Sebanyak 120,000 pekerja hilang pekerjaan akibat daripada penutupan industri-industri hiburan ini. Dalam sektor kesihatan pula, permintaan yang tinggi dalam perkhidmatan hospital awam. Tetapi kebanyakan peralatan ujian berada di hospital swasta. Ia juga mempengaruhi rantaian bekalan farmasi dan banyak syarikat insurans kesihatan yang terjejas. Syarikat farmaseutical yang menyimpan sejumlah besar API di gudang mereka enggan menjual kerana takut kehabisan bekalan, sementara yang lain bersedia menjual hanya dengan harga yang sangat tinggi. Sebab mereka negara-negara lain terlalu bergantung pada pengeluar API China, menimbulkan risiko terbesar bagi industri farmaseutical global dan wabak COVID-19 ini semakin meningkatkan risiko tersebut. Last sekali, bagi sektor pendidikan, banyak kolej dan universiti diarahkan tutup. Ini menyebabkan pembelajaran terganggu kerana ratusan juta pelajar tidak dapat meneruskan pembelajaran dan wabak ini membawa akibat yang lebih teruk pada sekolah yang tidak mempunyai platform untuk pembelajaran dalam talian. COVID ini juga mewujudkan beberapa bentuk pengangguran bagi guru-guru sekolah dan kolej. Itu saja untuk kesan pandemik COVID-19. Punca kemelesetan dan krisis ekonomi dunia. Langkah sekatan pergerakan dan penyerakan sosial serta perintah penduduk di rumah, sama ada dikuatkuasakan atau secara sukarela, telah menyebabkan aktiviti ekonomi terhenti, hampir tidak bergerak secara tiba-tiba. Gangguan pengeluaran pula menjejaskan rantaian bekalan global. Kejutan penawaran ini seterusnya mencetuskan tindak balas permintaan yang buruk dan meluas kerana pengurangan pengeluaran yang telah menyebabkan perniagaan dan isi rumah menanggung kerugian pendapatan yang besar. Malaysia, khususnya ekonomi yang bergantung kepada perdagangan, pada awalnya pandemik ini merupakan kejutan penawaran luaran yang buruk yang bermula daripada negara China. Punca kemelesetan dan krisis ekonomi dunia terdapat 3 perkara, iaitu permintaan, penawaran dan kewangan. Yang pertama, permintaan.
Permintaan kepada barangan bukan keperluan asas menurun dengan begitu ketara pada peringkat global disebabkan oleh sekatan perjalanan yang dikenakan oleh kerajaan dalam mengenangani pandemik COVID-19. Ini dilihat sebagai satu punca utama kemelesetan ekonomi global. Penduduk dunia boleh diibaratkan sebagai hampir tidak membeli apa-apa selain daripada keperluan asas yang penting sahaja. Yang kedua, penawaran. Kekangan kepada pengeluaran dilihat sebagai punca kepada masalah ini. Apabila sekatan perjalanan dikenakan, terdapat pengusaha sama ada besar atau kecil terpaksa menghentikan operasi mereka. Bertitik tolak daripada perkara ini, jumlah pengeluaran menjadi semakin berkurangan, menyebabkan penawaran di peringkat pasaran semakin berkurangan. Banyak peniaga yang memilih untuk menghentikan atau tutup sementara operasi mereka daripada menanggung kos kerugian yang semakin tinggi. Yang ketiga, kewangan. Kewangan merupakan masalah dan punca utama kemelesetan ekonomi di peringkat global. Aliran tunai yang masuk seisi keluarga menjadi semakin berkurangan, menyebabkan aliran keluar juga menjadi perlahan dan lebih berhati-hati. Petikan daripada Berita Harian pada 4 April 2020 melaporkan hampir separuh atau sebanyak 46.6% daripada 168,182 responden yang menyertai kajian kes kesan coronavirus iaitu ataupun COVID-19 terhadap ekonomi dan individu mengakui kehilangan pekerjaan kesat daripada wabak berkenaan. Kesan langsung pandemik COVID-19 terhadap ekonomi. Pandemik COVID-19 yang sedang berlaku sebagai kejutan penawaran Keynesian iaitu kejutan dari segi penawaran yang menghasilkan kejutan permintaan yang ketara. Menurut Gregory menjelaskan bahawa kerugian pendapatan pada awalnya hanya berlaku dalam sektor yang terjejas secara langsung seperti bahagian perkhidmatan, bukan keperluan serta bahagian makanan dan minuman. Namun, sektor lain kemudiannya mengalami permintaan semakin lemah seperti bahagian perkhidmatan dan perhilangan iaitu permintaan tenaga kerja akan terjejas. Cara kejutan penawaran akibat COVID-19 menyebabkan kejutan permintaan yang meluas, iaitu sekatan pergerakan dan penutupan pengeluaran, kehilangan pekerjaan dan pendapatan dalam sektor terjejas, permintaan lebih rendah, kehilangan pekerjaan dan pendapatan dalam sektor yang awalnya tidak terjejas, dan yang terakhir permintaan semakin rendah. Sekatan terhadap operasi perniagaan dan pergerakan yang merupakan ciri khas bagi langkah sekatan pergerakan pada peringkat global telah mengakibatkan keuntungan berkurang secara mendadak. Ini menyebabkan kekurangan aliran tunai yang ketara. Untuk terus bertahan, perniagaan akhirnya memberhentikan atau memberi cuti kepada pekerja. Contohnya di Amerika Syarikat. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah kehilangan pekerjaan sejak pertengahan bulan Mac yang lalu. Kesimpulannya, apabila lebih banyak pendapatan hilang dan seterusnya, hal ini akan mengurangkan lagi permintaan pengguna secara keseluruhan dan meningkatkan kerugian pengeluaran. Seterusnya, kita pergi kepada mengatasi kemelesetan tanpa menjejaskan isu kesihatan. Kemelesetan boleh dihadkan tanpa menjejaskan keutamaan kesihatan awam latar belakangkan krisis kesihatan. Manakala dasar ekonomi memainkan dua peranan. Yang pertama, memastikan pandemik dibendung, dan yang kedua, menyokong terhadap pendapatan tanpa berkompromi dengan keutamaan kesihatan. Dasar seharusnya dapat mengurangkan kekangan sumber yang dihadapi oleh sektor penjagaan kesihatan. Ia boleh dicapai melalui peruntukan dana, peralatan infrastruktur dan modal insan dengan murah hati dan cepat kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan termasuk di Malaysia. Peranan dasar yang kedua lebih menyaji kepada perbalahan iaitu perlunya kemerosotan mata pencarian ditangani dengan baik tanpa berkompromi dengan matlamat kesihatan. Bagi mencapai matlamat ini, langkah yang diambil perlu memenuhi 3 kriteria iaitu tepat, pantas dan mencukupi. Bagi kriteria tepat, langkah yang perlu diambil untuk menangani kekangan yang sedang dihadapi oleh isi rumah dan firma iaitu kekangan
iaitu kekurangan aliran tunai yang besar ekoran kelemahan kewangan semasa. Negara berusaha untuk menangani masalah ini secara langsung seperti pemberian bantuan keuangan dan subsidi upah, dan secara tidak langsung melalui kredit dan penangguhan cukai serta jaminan pinjaman. Langkah ini bertujuan untuk meminimumkan kehilangan pendapatan dan mengekalkan keadaan kos bagi firma dan isi rumah semasa ketiadaan pekerjaan dan pengeluaran. Bagi mengelakkan keadaan berlarutan sehingga menjadi krisis keuangan, DASA juga menangani secara langsung tekanan kedudukan keuangan dalam sektor keuangan. Pelonggaran dasar kehematan makro juga dilaksanakan untuk menyokong keadaan ekonomi. Selain itu, Bank Pusat dan Kerajaan telah memberikan jaminan pinjaman secara meluas dan bersasaran serta kemudahan kredit untuk mengelakkan keadaan kritikal kredit crunch pada peringkat firma yang mungkin menyebabkan situasi teruk institusi keuangan. Kriteria yang kedua ialah pantas. Dasar ini adalah dasar yang tepat pada masanya, memerlukan data dan kemampuan untuk melakukan automaticity. Satu cara bagi menentukan keadaan ini adalah melalui petunjuk berkebetulan yang menunjukkan dengan jelas apabila ekonomi mengalami kemelesetan. Kemelesetan yang dikesan lebih awal akan membolehkan langkah yang lebih efektif diambil, diseturu mengurangkan kesan negatif yang ketara terhadap ekonomi. Yang terakhir iaitu mencukupi. Tindak balas dasar mesti mencukupi selaras dengan sifat luar biasa krisis ekonomi yang berpunca daripada pandemik COVID-19. Jika COVID-19 ini dilihat dari sudut pandangan kemanusiaan dan diringkaskan dari sudut ekonomi, rancangan bertujuan mengekalkan mata pencarian dan menjaga maruah manusia ketika menghadapi tempoh yang mencabar. Penyelesaian terhadap kemelesetan ekonomi akibat pandemik COVID-19 terbahagi kepada dua, iaitu Kerajaan Malaysia dan Dana Kewangan Antarabangsa IMF. Dasar yang diperkenalkan oleh Malaysia telah menjurus kepada meringankan beban aliran tunai, seterusnya memenuhi kriteria ketepatan. Malaysia telah dilanda dua kejutan, iaitu penyebaran COVID-19 dan penurunan harga minyak yang mendadak. Sehingga hari ini terdapat 16,880 kes COVID-19 dengan kematian berjumlah 163. Malaysia telah melaksanakan beberapa perintah kawalan, dimulai dengan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac hingga 4 Mei 2020. Setelah Kerajaan Malaysia membuka semula ruang ekonomi, pihak berkuasa mula melonggarkan sekatan dengan membenarkan kebanyakan perniagaan dibuka semula di bawah Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat mulai 4 Mei. Manakala Perintah Pemulihan Pergerakan berkuat kuasa pada 10 Jun dan telah menghapus sebahagian besar sekatan domestik dan berakhir, tarikhnya telah dilanjutkan dari 31 Ogos hingga 31 Disember 2020. Penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia adalah: yang pertama, pakej rancangan fiskal berjumlah 6 bilion diluluskan pada 27 Februari 2020, iaitu peningkatan perbelanjaan kesihatan, pelepasan cukai sementara, keselamatan sosial, pemindahan wang tunai ke sektor yang terlibat dan perbelanjaan infrastruktur luar bandar. Yang kedua, pakej rancangan kedua bernilai RM25 bilion diluluskan pada 27 Mac, termasuk perbelanjaan kesihatan tambahan, pemindahan wang tunai kepada isi rumah berpendapatan rendah, subsidi upah untuk membantu majikan mengekalkan pekerja dan perbelanjaan infrastruktur di Malaysia Timur. Yang ketiga, pakej rancangan ketiga sebanyak RM10 miliar pada 6 April 2020 telah diluluskan oleh pihak berkuasa, mengumumkan termasuk memberi untuk PKS Mikro subsidi gaji yang meningkat dan potongan 25% untuk bayaran pekerja asing. Yang keempat, pakej rancangan keempat sebanyak RM21 miliar. Pihak berkuasa mengumumkan
yang merangkumi perluasan skim subsidi upah, pengambilan pekerja dan latihan, sokongan untuk digitalisasi perniagaan dan pelepasan cukai tambahan. Yang kelima, Dewan Rakyat iaitu Dewan Rendah meluluskan rang undang-undang langkah sementara untuk pembiayaan kerajaan COVID-19. Diluluskan pada 25 Ogos iaitu mencadangkan untuk menaikkan sementara had hutang kerajaan sebanyak 5 mata peratusan kepada 60% daripada KDNK. Yang keenam, pakej rancangan kelima sebanyak RM10 bilion. Pihak berkuasa mengumumkan ianya merangkumi pelanjutan skim subsidi upah dan mikrogan untuk pengusaha dan pusingan baru pemindahan wang tunai kepada isi rumah berpendapatan rendah. Yang ketujuh, menurunkan overnight policy rate. Sebagai tindak balas terhadap krisis tersebut, Bank Negara Malaysia telah menurunkan overnight policy rate dalam 3 mesyuarat MPC berturut-turut pada 3 Mac, 5 Mei dan 7 Julai. Yang ke-8, menurunkan nisbah syarat reserve berkanun SRR. Bank Negara Malaysia menurunkan nisbah syarat reserve berkanun sebanyak 100 mata asas kepada 2% berkuat kuasa 20 Mac 2020. Yang ke-9, Suruhanjaya Security Malaysia dan Bursa Malaysia menangguhkan penjualan pendek, iaitu Suruhanjaya Security Malaysia telah menangguhkan penjualan pendek. Penggantungan itu telah dilanjutkan hingga akhir tahun 2020. Yang ke-10, melancarkan kempen pemilikan rumah. Untuk menyokong sektor harta rumah, kempen pemilikan rumah dilancarkan semula pada bulan Jun 2020 dengan pengecualian duty stamp untuk harta tanah antara 300,000 hingga 2.5 juta sehingga 31 Mei 2021. Pada 29 Julai, Bank Negara Malaysia mengumumkan bahawa industri perbankan akan memberikan lanjutan moratorium pembayaran pinjaman yang disasarkan berikutan moratorium selama 6 bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan pemberian fleksibiliti pembayaran balik kepada peminjam yang dipengaruhi oleh COVID-19. Seterusnya, saya akan membentangkan penyelesaian yang diambil tindakan oleh pihak Dana Kewangan Antarabangsa, iaitu Dana Kewangan Antarabangsa telah memberi fokus kepada 5 jalur utama, iaitu pembiayaan kecemasan, merupakan IMF menghadapi sejumlah permintaan pembiayaan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelum ini dari lebih dari 100 negara. Dana tersebut menggandakan akses ke kemudahan kecemasan, iaitu kemudahan kredit cepat dan instrumen pembiayaan cepat. Yang kedua, pemberian pelepasan hutang. Pelepasan hutang di bawah bencana dan bantuan amanah bencana untuk membantu anggota termiskin dan paling mudah dijangkiti. Pertama kali diluluskan pada April 2020 dan dilanjutkan lagi untuk 28 buah negara pada awal Oktober 2020. Yang ketiga, panggilan pelepasan hutang 2 hala. Pengarah urusan IMF dan Presiden Bank Dunia menyedari beban berat yang dihadapi oleh krisis ini di negara-negara berpendapatan rendah. Yang keempat, meningkatkan kecairan. IMF telah meluluskan penubuhan talian kecairan jangka pendek untuk mengukuhkan lagi keselamatan kewangan global. Yang kelima, menyesuaikan pengaturan pinjaman yang ada. IMF juga telah menambah program pinjaman yang ada untuk menampung keperluan baru yang mendesak yang timbul dari coronavirus sehingga memungkinkan sumber yang disalurkan ke perbelanjaan yang diperlukan untuk bekalan dan peralatan perubatan serta untuk pencegahan wabak. Yang keenam, nasihat dasar. Yang ketujuh, pengembangan kapasiti, iaitu sebagai tindak balas terhadap pandemik tersebut. Seterusnya, kemaskini kestabilan kewangan global.
Dana IMF telah mengemas kini kestabilan kewangan global, iaitu yang pertama, harga aset risiko telah pulih berikutan penurunan mendadak pada awal tahun, sementara penanda aras kadar faedah telah menurun menyebabkan penurunan keseluruhan keadaan kewangan. Yang kedua, tindakan pantas dan berani oleh Bank Pusat yang bertujuan mengatasi tekanan pasaran yang teruk telah meningkatkan kedudukan pasaran. Yang ketiga, di tengah ketidakpastian yang besar terputus antara pasaran kewangan dan evolusi yang nyata, ekonomi telah muncul penyakit berjangkit yang dapat menimbulkan ancaman pemulihan sekiranya risiko pelabur semakin berkurangan. Yang keempat, sistem kewangan lain mungkin dikristalisasi oleh wabak COVID-19. Yang kelima, beberapa ekonomi pasar yang baru dibuka menghadapi risiko pembiayaan semula dan akses pasar telah berkurangan untuk beberapa negara. Yang keenam, pihak berkuasa terus menyokong ekonomi sebenar dan sentiasa memantau kewangan dengan teliti akibat kelemahan dan menjaga kestabilan kewangan. Seterusnya kita boleh lihat graf-graf kestabilan kewangan global seperti harga aset berisiko meningkat, pasaran equity telah meningkat kembali, langkah yang bijak dari Bank Pusat, penurunan pada pasaran kredit serta keadaan pelabur terhadap pasaran baru muncul bertambah baik. Kesimpulan bagi analisa impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global, di mana seluruh dunia mengalami infeksi, iaitu harus memastikan bahawa sistem penjagaan kesihatan mereka memiliki sumber yang mencukupi. Yang kedua, komuniti antarabangsa mesti meningkatkan sokongannya terhadap inisiatif nasional termasuk melalui bantuan keuangan kepada negara-negara dengan kapasiti perawatan kesihatan yang terbatas dan penyaluran dana untuk pengeluaran vaksin secepat mungkin. Penguncian perlu dilakukan bagi mengatasi masalah kerugian pendapatan isi rumah dengan langkah-langkah yang cukup besar dan tepat, iaitu dengan memberi sokongan kepada syarikat-syarikat yang menderita akibat sekatan aktiviti yang diamanatkan. Kerjasama pelbagai hala yang kuat tetap penting dalam pelbagai bidang. Di luar wabak itu, pembuat dasar harus bekerjasama untuk menyelesaikan ketegangan perdagangan dan teknologi yang membahayakan pemulihan akhirnya dari krisis COVID-19. Komuniti global mesti bertindak sekarang untuk mengelakkan berlakunya bencana ini dengan membina stok global berkala penting dan peralatan perlindungan, membiayai penyelidikan, menyokong sistem kesihatan awam dan menyediakan kaedah yang berkesan untuk memberikan bantuan kepada yang paling memerlukan. Sekian, terima kasih.